Tahu tadi udah. Kita Lawan 5. kita dah ada ni. Nak tinggi sikit. Tadi biasa. Dah live tu. Dah ada orang tu. Jangan untuk orang. Hari tu duduk. Ni. Mana udah? Udah dibaik tu. Cuci. Tapi kita bawa mic. Kita ada mic. Okay, Farziana Fauzi is watching from Kota Kinabalu. Bukan, Kota Baru, sorry. Bergoyang kipas ni. Paduka Hussein Rimau selamat menonton Musang Berjanggut. Nak panggil apa Putri Ke di Malaya di mana Itu lah. Mana you punya ni? Tengkolok kepala? Pakai kan? In fact that tengkolok kepala pun saya ambil viral. Jangan main. Mata saya Naruto. Jadi sekarang ni make sense lah. Orang tengok kepala cikgu dia. Aku ke? Macam tak. Sebab dia balik datang balik. Sebab saya ni jarang caught by surprise. Okay? Kan? Very difficult to catch me by surprise. Tapi ini format kau sudah hutang lebih besar bang. Dia pakai seperti mana dia ada. Kira masuk. Pergi terus sikit lah. Ya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat yang berada menonton bersama kami di sesi live. Sebenarnya kita punya portal adalah Santai Silat Kopi O Santai Silat Kopi O. Kita ditaja oleh kopi apa Arwis. Kopi dari Padang. Kopi Arwis. Kopi klasik dari Padang Padang apa ni? Padang jarak, Padang kukuh. Padang Minangkabau lah. Dan juga air kita disponsor oleh Bubbles. Natural Bubbles. Okey, Bubbles. Okey, ini ejen dia adalah Paduka Johari kita. Yang ini ejen pembawaan dia dari Sumatera Barat tadi adalah Uda Kopi. Okey, cerita kopi sikit lah sementara anda semua sharing. Kopi ni bersifat kopi kampung. Maknanya agak kuat ya. Kita ni kita tunggu sikit lah Okey, ini saya buat kopi ni. Kopi ni kalau time kopi ni agak power Power maknanya dia darjah kepahitan lebih tinggi. Okey, macam yang saya tunjuk tadi tu, biasa kalau kopi biasa kapal api ke tu agak pakai lebih kurang 6 sudu gula. Tapi yang ini nak pakai 8. Dia lebih apa? Pekat padat sikit.
Okey, okey, tetamu kita Sri Kandi Cilik Puteri Hilwana Saya sering kali silap menyebut Puteri Himalaya sebenarnya. Banyak kali. Jadi Puteri Hilwana. Kan? Bukan Hilmana Hilwana. Okey, senyum sikit, senyum sikit. Angkat tangan. Okey, bagi sembah salam sikit. Puteri Hilwana Okey, Panglima bertaji selamat menonton. Kita akan start dalam sedikit masa lagi. Anda boleh bersama kita dan nanti ada surprise element lah dalam ni kan. Double surprise lah. Satu, kenapa si Puteri Hilwana ni dijemput kan, maknanya tujuan saya menjemput ni adalah untuk membuat pemecahan kepada kita panggil apa pemecahan kepada satu sifat yang mana kemenangan ini adalah atas sebab-sebab tertentu. Dan kedua, surprise yang saya sendiri pun telah di-surprise kan. Kalau dalam bahasa kita, menci aku ni. Okey, nanti saya akan masuk frame dalam sedikit masa lagi. Kita teruskan. Ya. Okey, saya akan masuk frame. Suara okey tak? Mana yang boleh bagi komen suara? Kan suara. Suara okey tak? Tengok suara. Macam Suara okey lah. Suara okey. Hari ni kita ada bawa mic. Kalau tak dengar, mic ada. Mic ada tambahan. Tapi bergaung sikit lah. tak boleh rapat sangat. Tak boleh rapat sangat ni. Boleh dengar juga. Kalau tak dengar. Tapi ini khas untuk adik Hilwana hari ni kan ni. Kalau suara uda ni memang dah kuat dah. Kan? Kalau menjerit, runtuh bangunan ni. Kopi apa? Sumatera Barat Ini kopi daripada Sumatera Barat. Yang ini dari daerah 50 Koto. Dari 50 Koto Payakumbuh. Ini kopi klasik, kopi asli, yang kopi bubuk ni. Macam kopi yang biasa kita buat kopi kat rumah lah. Kopi kapal api dan macam itu lah. Kopi ni, tapi ini kopi daripada Sumatera Barat, jenis Arabica. Oh, bukan. Ini bukan Arabica, ini Robusta. Kopi Robusta ya. Kalau Arabica ni biasa di Pulau Jawa. Pulau Sumatera banyak Robusta. Okey. Boleh? Kita kenalkan dulu cerita macam biasa. Kita share dulu. Saya dah share ke Facebook saya. Saya share ke Instagram. Okey, kita dah dekat pukul 9, lagi 3 minit lah. Kita berlega-lega selama 3 minit. Nanti kita akan Kita pakai dekat kopi tadi. Sudah juga udah minum kopi juga. dekat hotel ni. Tepi kedai kan. Memang kau lah kopi ni. Melekat. Dia rasa pahit tu. Luar biasa. Dia macam kopi kampung. Ni kopi kampung dalam zaman dulu-dulu. Atuk saya buat kat kampung kami dulu ada tanam kopi. Kan? Lepas tu kopi tu kami buat sendiri. Kita petik kopi, jemur kopi, masak kopi sampai lah dia jadi kopi macam ni. Kopi hitam ni. Rasa dia memang macam tu. Real coffee ya.
Okey. Dah habis cerita kopi. Sudah. Okey, yalah kita ni adalah di bawah tajaan kopi kan. Jadi kita cerita kopi sikitlah. Kopi ni sinonim lah dengan orang Silat dan orang Melayu kan. Zaman awal dulu kalau gelanggang tak ada kopi rokok gulung memang tak sah lah. Tak adalah. Tak buat. Ya. Dulu maknanya Start. okey, maknanya saya cerita sikit tentang kopi lah. Jadi maknanya kopi ni kopi gelanggang, tembakau Jawa, rokok gulung itu adalah antara sebahagian daripada sejarah atau filosofi berkait dalam dunia persilatan lah. Guru-guru dulu lah. Sekarang ni mungkin ada sikit banyak. Okey, kita udah tolong buat doa pembuka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Selawat dan salam diberikan pada Muhammad SAW. Kita dahulukan majlis kita ini dengan Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada Nabi Rasulullah SAW, keluarganya, sahabat-sahabat, para ulama, guru-guru, ibu bapa, dan akhirnya kepada diri kita sendiri. Al-Fatihah. Ya kena Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah alamin. Silakan DJ. Okey. Terima kasih Uda Joni Domo Domo lah. Domo. Uda Joni Domo. Susah nak sebut belik lidah. Atau di Facebook dan juga Sunan. Terima kasih atas doanya. Uda Joni adalah panel tetap dan co-host dengan saya lah, moderator yang sama. Saya DJ Akmal. Yang mana kita ada dua cerita di sini. Satu tentang kita punya portal Santai Silap Kopi O ni. Saya pergi kat sini sekejap Maknanya Santai Silap Kopi O ni adalah satu portal yang kita telah adakan dalam misalnya idea dah lama idea ni dah lama dengan beberapa orang-orang tertentu, tetapi dia tidak kick off. Jadi di sini bila kita mengendalikan program Selangor Masyarakat Aktif Virtual Spot ini, maknanya kita dapati kita terpaksa memerlukan sesi-sesi live ini untuk berinteraksi dengan peserta-peserta, penonton dan yang lain-lain. Maka dengan ini kita pun membuat live pertama dengan Ayuh Teh bersima di sinilah. Dan nama Santai Silap Kopi O ni Ayuh Teh inilah yang telah usulkan kan. Jadi kita pun terima dan saya nak bagi tahu begini, Santai Silap Kopi O ni bukan milik ataupun bukan untuk Selangor Masyarakat Aktif ni saja, dia untuk semua. Maknanya seluruh rakyat ataupun komuniti silat ini boleh menghubungi kami, saya, DJ dan Buddha, Mala Ayuh Teh, Mala dengan Cikgu Roslim Abu, Presiden BSSM ni, sekiranya memerlukan kerjasama untuk buat blasting ke dalam dunia silat, kerana saya menggunakan grup gabungan yang mempunyai lebih kurang 8 atau 9,000 followers. Dari situ dia boleh geraklah. Jadi di sini boleh hubungi saya sekiranya nak untuk kita buat live. Dan kita juga ada YouTube channel kepada Santai Silap Kopi O ni yang mana short form saya panggil SSKO SSKO macam itulah. Okey. Jadi di situ banyak benda kita boleh buat. Contoh anda dari satu perguruan tertentu yang mahu mengekspektasi atau memperkenalkan perguruan anda kepada umum, boleh datang jumpa saya atau Buddha. Telefon number boleh dapat dan kita bincanglah macam mana kita nak buat. Sesi kita santai. Dia tidak terlalu terikat dengan apa-apa protokol ni. Tapi of course lah, kita tidak akan melibatkan diri ke dalam arena hancur politik yang keras, tetapi kita akan berkait dengan sains politik silat. Maknanya sekarang ini macam soalan-soalan besar, silat ni nak tuju ke mana? Dah pandai silat nak buat apa? Kan? Belajar silat untuk apa dan sekian-sekian. Okay. Untuk hari ini
Untuk sesi-sesi yang kami akan buat ini akan kita mencerita lebih banyak tentang Selangor Martial Art aktif virtual sport ini yang mana pengajar dia adalah, ini saya jelaskan sebab banyak kekeliruan yang berlaku. Penganjurnya milik pada program ini adalah Exco Kebadan Negeri Selangor, diketuai oleh YB Khairuddin dan juga Menteri Besar Selangor, Datuk Amri Sa'id. Okey. Yang mana kalau kita tengok video peserta di hujungnya ada gambar ataupun template dua tokoh ini. So itu adalah penganjur, itu yang memberi wang hadiah, membuat support sistem, itulah dia. Dia pejabat Exco Negeri Selangor. Maknanya Selangor Virtual Active Virtual ni banyak benda dia buat, bukan dekat silat saja. Silat sebenarnya yang paling susah. Dia ada banyak game, running, banyak. Saya nak cakap, saya pun tidak begitu tahu semua. Tetapi yang ada ini julung-julung kalinya untuk silat. Okey. Kemudian yang diamanahkan untuk menguruskan program ini kepada orang silat adalah DSSM, Seni Silat Negeri Selangor. YDP-nya yang dipertuanya adalah Tuan Ismail Zamri. Kan ini dah masuk sesi keempat. Beliau masih tidak dapat hadir untuk bersama kita. Hanya di SNM Selangor yang mana YDP-nya adalah kita panggil cikgu lah, Cikgu Ismail Zamri Janggut. Itu nama sebenar tu. Cikgu Ismail Zamri Janggut. Janggut dia panjang sikit. Dia macam Confucius sikit lah. Dia punya stylo dia tu. Kemudian YDP-nya adalah Cikgu Roslin Abu. Okey, ini yang mana pejabat Exco bekerjasama dengan DSSM Selangor. Okey, saya dah sebut tadi dua pemimpinnya. Kemudian dengan DSSM Selangor ini yang mana bekerjasama dengan saya, TJ Akmal Murad. Saya tidak duduk di bawah mana-mana payung NGO. Saya ni orang yang bergerak sendirilah, dan saya menyokong mana-mana NGO atau individu yang cuba ataupun mahu melakukan memberi khidmat kepada pembangunan silat. Kemudian daripada saya, tugasan saya adalah membuatkan link atau kita panggil hukum kerjasama, sebab program ini merangkum pertamanya seluruh negara, kemudian seluruh dunia. Maka yang di sebelah kiri saya adalah Uda Joni Jomo, adalah Presiden kepada PSDI, Pertubuhan Silat Tradisi International Malaysia, dan juga adalah Timbalan Presiden FPSDI, Federasi Pencak Silat Internasional Indonesia. Okey, ini Uda kita. Kemudian saya ada Ayah Teh Persima. Ada sebab Persima itu Pertubuhan Persaudaraan Pantai Timur. Okey, maknanya Pantai Timur Negeri Terengganu di bawah kita punya rarasan Ayah Teh lah. Yang kita ada Tuan Guru Paduka Tuan Guru Ayah Fauzi Aziz di Kelantan, ya, yang mana NGO di sana ada dua, satu NGO iaitu Stanjak dan Waris, kemudian perguruannya adalah Beralah Tunggal. Dan kemudian kita ada kerjasama dengan Tuan Guru Tajuri Sidli yang bertempat di Port Dickson Negeri Sembilan. Kemudian kita juga bekerjasama dengan DSSM Kedah, iaitu Cikgu Amal Salimi, yang mana di Kedah kita ada Cikgu Mus di DSSM Perak, kita ada Cikgu Ismail dia di Penang. Jadi itulah cara kita kerjasama, tidak ada sesiapa yang dominan. Tapi nampak muka saya dengan Uda paling banyak sebab kami menyelaras dan mengendalikan program ini secara direct. Kita ada dua grup dengan satu Telegram group. Dua grup kita, maknanya grup satu penuh dengan peserta-peserta Indonesia, banyaklah antarabangsa Indonesia juga orang Malaysia. Tapi grup dua kita ada lebih ramai himpunan orang-orang Malaysia. Jadi cara kita bekerja, field work adalah saya, Uda dan tim-tim juri kita lah. Saya yang paling banyak ni sebab saya in charge kepada
perkhidmatan penjurian ini, dan kemudian Cikgu Zamri, Ismail Zamri dan Cikgu Rosim Abu ini lebih kepada administration belakang tabir. Okey, jadi jangan salah anggap yang mana what is happening maknanya ini program siapa apa. Ini program untuk rakyat Malaysia semua, orang silat. Ni saya tak pernah kenal dia, dia tak pernah kenal saya, tapi hari ini saya surprise kerana siapakah dia, siapakah gurunya, saya telah tanya. Hari ini terjawab. Okey, nanti saya perkenalkan. Maaflah saya bercakap panjang lebar sebab saya perlu kita orang putih cakap clean the air. Udah nak cakap sikit sebelum saya pergi kepada Puteri. DJ hari ni membebel banyak daripada tadi membebel. Tense. Ya, kehidupan yang penuh dengan tense. Tenang cik, orang silat memang begitu. Kadang-kadang memang melangkah. Nampak udah. Tapi kita kena sabar. Urus kita ni. Kami Ada problem ni. Apa tu? Muka korang ada emoji misai. Emoji? Itu aku tengok macam ada emoji. Tengok udah. Ya. Ada emoji Ada Oh. misai apa semua. Kau ni? Tak ada? Biasa? Dia betul. Agak. Sekejap. Tengok udah. Udah ada misal dia. Sekejap pergi saya. Ni ada jin ke apa ni? Capture. Tak ada udah. Ni. Tak, tadi saya. Dia ada setting dekat Tak phone apalah, ni. tak apa nak. Oh, okey lah kan. Okey, dia ada Jadi dia tak pergi dekat Puteri dah lah. dia tak pergi Puteri dah. Mesti juga awak buat jin. ini mesti dia Tadi saya perasan juga benda tu. dia kata emoji udah ada janggut ada misai. Itu memang itu memang kita hari ni kita ada penampilan special sikit. Tak tahu macam mana dia boleh jadi. Jadi udah nak cut short aja. Udah tidak mewakili Federasi Pencak Silat Tradisi International atau FESTI secara keseluruhan ni. Udah bertindak sebagai juri. Jadi neutral. Juri dan duta. Ya, jadi udah juga memegang peranan sebagai jurucakap program ini dengan tujuan untuk mendamaikan lah. Itu dia. Nah, emoji dia pergi kat saya. Ada dah pergi kat Uda. Sesiapa yang bercakap boleh pergilah. Oh macam tu silakan. Minta maaf lah. Tak tahu apa sebab di live kita ni ada janggut yang misal ni. Saya pun tak tahu nak cakap. Antara saya dengan Uda yang bercakap ni mendapat anugerah janggut dan jambang. Tak tahulah kalau awak boleh bercakap kan. Awak pada janggut jambang. Cuba bercakap, kenalkan diri dengan kuat. Siapa nama? Saya Puteri Hirwana Farha binti Megat Syamsul Sufian, umur 10 tahun, dari Subang Jaya Silat, Malaysia. Tak ada janggut pun? Ada tak? Tak ada, udah ada lah. Tak, kadang ada tak saya. Kadang-kadang kaji juga. Okey, Puteri Puteri Hirwana ya. Puteri Hirwana ya. Puteri Hirwana. Panggil siapa? Kalau kat rumah panggil siapa? Fariha. Fariha. Puteri Hirwana Fariha ya. Kat rumah panggil Fariha. Kawan-kawan Ya. Sana. Fariha. Jadi Fariha. Hirwana tu jadi Hilmana lah. Ini satu kepelikan penambahan anak-anak zaman moden ni sekarang ni. Anak 3 frasa. Puteri A, B, C. Lepas tu panggil Dek. Kan panggil Fahana. Fariha. Fariha. Fariha mana? Fariha. Umur 10 tahun. Subang Jaya kan? Dari Subang Jaya. 10 tahun tu jam 4 kan? Jam 4 kan? Belum kahwin kan? Belum kan? Okey, alhamdulillah. Dia macam mana pertandingan ni boleh anak-anak yang menang sendiri? Ini satu kepelikan ni. Yalah, betul lah sekarang ni. Saya pun terkejut bila dia kata Puteri Hirwana. Kulihat wah. Tapi ada segi kepelikan juga dalam keseluruhan tandingan perempuan daripada Indonesia, Malaysia ni banyak puteri-puteri tau. Mula saya ingat ni nama Facebook ke apa kan? Nama Tapi puteri sebenarnya banyak. nama yang betul. Kat dulu ni ada seorang Puteri Diana. Kat Indonesia ada beberapa puteri lah. Kan jadi maknanya mungkin puteri-puteri ni pandai menari ada sebab. Menari terlebih dahulu kita kena ucap tahniah dulu. Tak apa.
Kita Kita rantai. kena beritahu lah. Okey okey. Secara rasminya ini Puteri Hirwana apa tadi? Fariha. Panggilan Fariha. Fariha. Okey, siapakah dia? Siapakah budak ni? Siapakah makhluk ni? Kan? Kalau orang Kelantan nak naftai ni siapa? Kan? Tak apa-apa. Yalah, Okey. orang jemput orang yang Kenapa hebat. pula, eh? Dia ni siapa? Ni tak urung ni. Ah. Okey, cerita dia gini. Di dalam pertandingan sesi 1, okey, pertandingan wanita umum terbuka, bercampur. Budak kecil sampai orang tua, nenek-nenek semua duduk tunggu. Kan? Bertanding. Jadi ada kategori antarabangsa dan Malaysia. Kalau. Kalau selama hidup saya berurusan dunia silat, tak pernah ada kita buat pertandingan ayam kencing, ayam dara, ayam daging, ayam putih, ayam hitam, kau bertanding. Tapi hebatlah. Jadi Dan inilah pemenangnya. Nombor berapa? nombor 2. Wah. Tapi dia menang bukan sebab dia hebat sangat. Weh, janganlah macam tu. Ini saya nak cakap. Sekarang ni saya nak cakap lagi kuat sebab baru setengah jam ni saya baru tahu siapa cikgu dia. Aku tumbuk kan. Tadi baru tahu siapa cikgu dia. Okey, saya cerita. Ni Puteri Hirwana, kita panggil Puteri Hirwana lah, senang. Farhana dia menang, Farisha. Dia menang sebab kedua. Risaulah. Aku marah dengan guru kau. Banyak kan? Kau jangan berpura-pura penyayang kanak-kanak. Ini pesilat di tadi ni. Ini dengan mak dia ni. Dia telah melicik bercampur dengan guru dia. Dia tak tipu kita. Tapi aku tahu. Sambung. Kau tahu ke? Okey. Jadi Puteri Hirwana ni telah masuk bertanding di dalam kategori wanita umum terbuka. Umur dia 10 tahun. Okey. Kemudian dalam pertandingan itu dia duduk top 20 dengan permakahan silat ala-ala silat yang entah dari mana ujung pangkal ya kan. Dia duduk nombor top 20. Jadi saya kemudian memanggil Buddha dan Guru Muda Hakim sebab ini adalah dua susuk yang sangat detail dalam gerak silat tradisi. Gerak silat yang agak luar daripada kebiasaan, termasuk saya lah. Maksudnya saya mempunyai orang sering cakap some kind of weird feeling about this girl. Kan saya tengok dia punya kelubung kepala, ni tengkolok lah. Ni tengkolok perempuan. Kelubung kepala, saya tengok. Tengkolok ni untuk perempuan. Yelah. Aku marah sekarang ni kelubung kepala ni. Ni sama dengan cikgu dia buat ni. Udah pun boleh buat lah macam ni. Yelah, aku pun boleh buat, saya pun boleh buat, nenek saya pun boleh Kau nak aku buat siapa? Okey. Dalam banyak-banyak persilatan, pertandingan Malaysia kita ni perempuan, satu ni dia pakai dia pelik, luar biasa sikit. Jadi kreativiti pakaian tu nampak jelas. Mana kita tahu ada mentor di belakang dia. Kan kalau cakap orang silat ada gym kat belakang kan. Kan kita tengok kan. Ini bahasa kita orang. Kalau nak campur dengan silat dengan tanda mereka tak tahu ada gym kat belakang dia. Jadi gym tu manusia ke apa kita kena tengok. Kemudian bila dia duduk top 20, kami dapati ada keperbezaan gerak dia. Ada sedikit uniqueness dari segi pakaian dengan gelubung kepala ni. Dengan yalah. Kalau gelubung kepala tak salah kan, betul juga. Dengan riak muka, riak facial expression semasa bersilat tu, kita dapat baca riak bersilat tu. Bersilat kena ada riak sebab silat adalah sesuatu yang hebat anugerah kepada kita. Maksudnya jangan riak dalam bersilat, tapi silat kena ada riak dia. Maknanya kita jaga kita punya ekspresi muka tu. Jadi saya detect tu semua. Kemudian bila kita buat review, dia naik lebih kurang ke tempat top 15. Okey, saya ketua juri, saya boleh review. Masalah dengan permainan dia adalah sebab ni masih muda, kita tahu dia muda, dia tidak begitu lama. Cuma di bahagian kertas 3, orang 3 kurang, iaitu buah tumbuk tendang dia tidak cukup banyak. Tapi kalau dalam kategori kanak-kanak bawah 12, perfect dah. Tapi ni bertanding dengan
kakak, nenek, makcik, mak nenek mana tak tahu siapa lah. Jadi beratlah awak punya apa tanggungan nak bawa. Okey. Jadi dia duduk top 15. Kemudian kita review lagi, kita lihat kepada view dalam YouTube. Dia mendapat lebih kurang 1,800 view. Tinggi. Mana kita tahu budak ni budak sosial. Antara yang paling tinggi. Kita tahu. Antara yang paling tinggi. Antara yang tinggi lah. Dalam Malaysia ni antara tinggi. Mana yang tertinggi Mana lah. di Malaysia paling tinggi? Kita tahu. Ini Macam mana budak- boleh popular ni? Adik, macam mana boleh popular? Tak ada cakap. Budak ni budak sosial, tapi aku mak dia budak sosial. Kaki Ada suruh kawan-kawan lain? Itu rahsia dia. Jadi Kawan-kawan lain. 1,800. Satu sekolah lain kan? Itu kampung. Satu Subang Jaya. Tak tahu. Tak tahu kan. Tapi Kalau jumpa orang di jalan, tolong like YouTube saya. ini tak faham. Siapa yang lebih banyak kerja tentang lain ni? Awak ke mak? Mak kan. Kan dia tunjukkan mak dia juga lah. Ya. Kan? Okey. Kita tunjukkan semua orang. Boleh hari ni. Ada dah. Semua orang ada, di belakang ada. tapi. Benda Tak nak tengok cici aja. kan? Nanti ada Buat nak tunjuk tunjuk something ni. Hari ni aku berada di Paras 7/10 nak faham je. Okey. Jadi poin dia ni 1,800 dengan kedudukan top 15 sekarang ni dalam 15. 1,800 tu qualification-nya almost 10,5 poin. Nah, ya. Jadi bila kita masukkan view tu, Naik mendadak. Naik macam tu. juri awam, Ha. dia naik top 3. Bila naik top 3, saya kena panggil panel juri-juri yang ada untuk lihat lagi sekali. Jadi bila kita kaji balik, maka kita bersetuju. Kita ada kedudukan dia nombor 2 atau 3 sebenarnya. Tapi bila kita review balik, dia duduk nombor 2. Jadi kenapa dia boleh duduk nombor 2 tu sebablah satu yang apa view point tu itu dah tak lari 10 point, tapi dari preview balik kepada pergerakan dia, kita tengok balik setiap pergerakan dan kita dapati anak cilik ini mempunyai satu kita panggil body language of silat, the body language of Sri Kandi. Ini saya terpaksa dia ada klise sikit. Udah nak jelaskan sikit yang apa yang maksud dia. Kebanyakan pesilat, ya, dia memainkan watak maskulin, watak lelaki. Kekerasan. Dia perempuan, kan? Dia perempuan. Patutnya dia memainkan watak itu sebagai perempuan. Sebab ada silat yang khusus untuk perempuan. Sesuai dengan orang perempuan. Jadi kalau orang perempuan dia tak jadi silat lelaki, bukan tak boleh. Boleh. Tapi dia macam kurang sesuai dengan fitrah lah. Jadi, Apa yang Putri tunjukkan ni, dia gerak Putri sana lah, betul sini. Mana? Kau tunjuk kat Mana? people tu. Bagi kan Putri ni betul. Betul. Dalam gerakan silat untuk orang perempuan. Yang jarang-jarang kita lihat. Ini yang dia cakap. Ini ciri-ciri yang sudah lama dibukukan dalam silat Melayu ni. Kita menganggap silat ni sama. Lelaki ke, perempuan ke, budak kecil ke, orang tua ke, kita ni silat sama. Kan? Boleh saya cakap sikit? Sambung kan? Nak cakap apa lagi? Tadi Putri dah cakap banyak. Tak, yang Kalau pasal dalam perempuan lelaki ni Kenapa? ada benda saya Kenapa? cakap. Tapi tak boleh cakap. dalam silat kan Putri ada main gitu kan. Itu main gitu macam dia lima dia. Dia suka main pasir. Dia gunakan apa yang ada dekat dia, main pasir lah, main tanah lah untuk mengelirukan lawan dia. Mana dia campak pasir kat mata lawan dia, kemudian dia serang. Dia teknik yang licik orang. Saya ada bertanya ibunya. Ibunya lelaki tu perempuan. Tak payah tanya cikgu, tanya muda pun tahu. Saya tanya banyak benda tapi itulah. Kan cikgu lagi tu bukan. Okey, tak. Macam yang tadi lelaki perempuan bersilat, dia macam ni. Seorang lelaki dia punya frasa silat satu saja, menjadi pendekar ulung. Pendekar yang gagah berani, lagi hebat kejantanan pendekar, lagi bagus. Okey, there's no way out. Satu saja, lelaki bersilat jadi lelaki, kalau lelaki hidup mati lelaki. Okey, perempuan dia ada dua. Satu bersilat seperti lelaki, dalam tempur, dalam perang, dalam penggunaan senjata mesti seperti kekuatan lelaki lah, bukan seperti lelaki dia, kekuatan kebenaran. Tetapi dalam penyamaran harian dia ni kekal sebagai Sri Kandi.
ini kelebihan perempuan. Kan? Jadi di tanah seberang Indonesia ramai kan ibu-ibu, nenek-nenek yang Dia pilih lah, kalau nak gunakan kudrat, lelaki memang lebih kuat dari perempuan. Cuma jaranglah perempuan boleh mengalahkan lelaki. Jadi untuk mengalahkan lelaki, perempuan biasa menggunakan teknik kudrat. teknik helah. Jadi dalam permainan Tipu kali helah. ini, dia banyak permainan tipu helah, permainan orang perempuan yang saya rasa dah lama tak nampak main. Tapi kita nak tanya puteri kita ni tentang diri dia. Dia bila belajar silat, bila belajar silat. Buat sebarikan. Baru tahun depan. Oh, baru tahun lepas. Tak sampai setahun lah. Tak sampai setahun. Kena paksa belajar silat kan suka? Suka. Suka. Kenapa suka? Kenapa suka? Sebab tadinya Boleh dengar tak? tengok keluarga buat bersilat. Keluarga tak apa lah. Silat. Siapa dalam keluarga silat? Kamu tengok mak bapak bergaduh ke tak? Bergaduh lain, bersebut lain. Siapa silat dalam keluarga? Tak, atuk saudara sendiri. Oh, atuk. Maksudnya salah silap awal darah persilatan itu tidak jauh lah. Memangnya sebab itu kita pilih, kita menggunakan ilmu yang lebih halus untuk melihat. Malah telah saya cakap pada ibunya, ini ada keturunan bersilat. Ya. Jadi suka, mana rasa suka lah, puas lah bersilat tu. Jadi cita-cita tak jadi apa? Tak tahu. Tak tahu. Okey. Dia macam ni. Kena betul-betul faham. Sekolah, belajar, pendidikan, pergi ke jalan yang paling terbaik. Okey. Silat ni akan mengikut di belakang. Kan sebab dunia silat dalam Malaysia ni bukan satu modal insan yang kuat. Modal insan sebenarnya kita tidak boleh hidup atas silat saja. Tapi kita tidak boleh juga meninggalkan silat. Terutama macam Puteri kata suka sayang pada silat, maka ada jalan dia. Jadi sekarang ni kalau belajar di silat ni di sekolah lah. Best ke sekolah tu? Lepas sekolah, Yalah belajar silat kat sekolah bagus ke? bagus. Bagus. Ramai tak kawan-kawan yang belajar silat? Yang tanya berapa orang? Ada lagi 3 orang. 3 orang. Berapa Tiga, orang? Berapa orang lagi berapa? Sekolah tu kecil je ke apa? Eh, Lebih kurang tak sampai 10 orang lah. tak tahu. Ada lelaki? Lagi ada 2 orang. Lelaki. Yang lain perempuan. Apa nama silat yang belajar tu? Ya kan? Oh. Silat tari. Oh. Silat tari ke nama silat? Silat tari adalah jenis silat. Ah, Tari dia ada tari makyong, tari payung, tari pokok pisang, pokok kelapa, tari monyet, tari burung, tari kerbau, tari limau. Dia janganlah tanya soal tu. Susah dia tak boleh. Ada aku Itu nak je dia tahu. tanya dulu dia. Jadi dia kan silat tari. Dia tanya tadi tu dia. Silat tari. Silat tari apa? Okey. Baru setahun dah boleh bersilat. Oh, bagus. So mana sebelum ni pernah belajar silat-silat lagi? Tak pernah. Sebelum ni ada belajar menari. ada. Oh, menari dekat sekolah menari lain. Tari apa pula tu? Tanya apa? Ada tarian undang, Oh, belajar. lambing, tarian tradisional. Oh. Pandai menari ni. Ini padu keju suka. Saya pun suka. Jadi Yang tak pandai menari antara kita bertiga dia. belum tengok ni. Sekarang Okey. Jadi sifat tari inang tradisional dengan tari silat tari ni dekatlah. Jadi masuk pertandingan tu, awak tu bersilat ke bertari sebenarnya? Tak tahu. Sebab tu saya panggil dia, sebab dia tak tahu. Kita nak raw. Benda raw ni untuk kita sesuatu yang ikhlas. Tapi Tapi bagus ni. saya memang jahat. Ini baik. Jahat kenapa? Saya mesti pergi kepada point yang tepat. Sebab kalau biasanya bersilat di sekolah, kan dia silat tumbuk tendang yang biasa tu, kan. Jadi awak yang bila ambilkan tu silat tari okey. Jadi masa kalau nak
menggunakan silat ni pada dalam gaduh tu tari jugalah. Macam tu. Jadi benda ni puteri kena Tak apa, nanti dia akan faham. Dia besar nanti dia akan faham. kan? Sebab malah gerak-gerak tari puteri ni sebenarnya orang kata apa kalau cakap putih, the sketches of art. Maknanya lakaran awal sebuah seni. Hari ni terjawablah kenapa awak berada di sini walaupun secara surprise element. Saya, itulah kita rasa gembira kerana Puteri Dilwana Farisa. Bukan Fariha. Fariha. Fariha tu orang lain. Ni Fariha. Ada berapa orang adik pada itu? Anak nombor berapa? Anak nombor berapa? Abang atas tu kakak? Yang atas dia kakak. cakap abang ni Kakak. Bawah? Lelaki perempuan? perempuan dan lelaki. Kakak boleh silat? Tak. Tak. Adik? Adik Adik kecil dia tak belajar silat, tapi dia dia kacau dia kacau kan. Adik minat silat? Dia nampak lah. Adik berapa tahun ni? gila. Oh, ni. Oh, itu boleh ni. Saya ada anak buah di rumah juga, umur 5 tahun, Tadika. Memang dia suka. Budak lelaki. Suka bola sak lah kan. Budak lelaki memang dia. Dia suka kacau kan. Lama-lama dia dia tak minat anak kecil. Dan saya anak kecil tak buat apa dia. Saya mempunyai target yang besar. Target yang besar. Anak kecil. Ha. Hakim. Anak kecil berlima-lima saya tak nak bagi dulu. Kan? Sebab masa dah suntuk kita perlu mendera orang untuk menerima silat secara kata asal usulnya. Okay. Macam puteri ni dia bersilat, dia ada banyak elemen asal usul. Maknanya gerak yang dia bawa tu original. Gerak diri dia tu lebih banyak. Tapi of course lah kita panggil ni reflection atau refleksi. Jadi Uda mengajak audiens semua, tuan-tuan, puan-puan, para pendekar, para sekali untuk melihat Puteri Dilwana Fariha bagaimana adik Sri Kandi ini bersilat dengan gaya yang istimewa gaya yang macam mana tu? tengok di YouTube tengok di YouTube. Kita bagi link nanti kita akan bagi link di dalam grup kita ni nanti untuk semua orang melihat uniknya pergerakan silat daripada adik Fariha. View sekarang dekat 2000 Ya, sekarang 2000. Awak tak ada kerja lain nak berduduk seorang view je. Benda dah lepas dah. Ni yang sesi nombor 2 nak bertanding ni? Tak tahu. Dia boleh bertanding susah sebab dia akan jadi underdog. Kerana kalau mengikut peraturan dia tidak boleh menang. Tetapi saya sebagai ketua juri kalau yang penyertaan kanak-kanak atau wanita Malaysia tak cukup ramai, belasahlah. Sebab kita ada 10 tempat. Tapi dia galakkan lah Ya, untuk hantar je. hantar je. Kawan sekolah yang silat ada orang tanya. Boleh Ada kan kawan ni? Cikgu tu ada kan. Cikgu awak baik tak? Itu baik ya? Cikgu awak dah kahwin belum? Cikgu awak dah kahwin belum? Dah. Okey. Sekarang ni ada satu benda yang saya nak ni. Aku nak tanya dia. Sebab aku mental terganggu hari ni. Kenapa? Tak apa lagi nak tanya. Ya kan? Cikgu dia tu datang kan. Macam mana? Nak tanya apa lagi ni? Nak tanya apa? Kalau kau nak cakap dengan cikgu, dia kau panggil. Nanti kita panggil juga. Ambil cikgu satu duduk. Ya. Kejap lagi. Jadi, tapi saya at least saya proud lah, puas hati sebab pemilihan kita sebenarnya tidak salah. Kan? Itu satu maknanya. Okey, sekarang saya beritahu satu rahsia lah. Hari ni baru saya nak kita baru nampak cikgu dia. Kan? Dan cikgu dia orang yang kita tengok kat Facebook hari-hari macam orang. Kan? Hari-hari lah masalah apa dah. Kan? Jadi tak sangka lah ni anak murid dia. Jadi kita pilih dia bukan kalau kita kenal cikgu dia. Kalau kita kenal di bawah kan, dia letak awak nombor 25.
Tapi terus terang cakap udahlah yang bagi markah banyak pada adik Puteri ni. Sebab dia lihat ini satu permainan yang dah lama dia tak nampak. Kan, permainan perempuan yang jarang-jarang dimainkan. Jadi udah nak permainan yang begini diketengahkan balik, kan? Bukannya pergerakan yang biasa kelihatan yang baku, yang ialah kalau dia tak mau cakap banyak nanti kata kan, nanti ada yang cukup gitu. Maknanya Udah nak gali yang lama tu, kalau boleh yang dah tertanam tu dari guru-guru tu, yang itu kita nak tengok. tradisi tu. Nilai-nilai tradisi itu memanglah perlukan kekuatan, ketepatan dan sebagainya. Tapi macam orang cakap tu, akar tu sebagai dasar. Kalau dia tengok daripada akar tu, dia nak pokok, ni akarnya akan jadi bunga yang begini, dia akan buah yang begini, rasanya begini. Begitu. Saya ada cakap dengan ibu dia. Dia kata daripada gerak dia, kalau saya train perkemaskan dia akan jadi somebody better and great lah. Satu aku tak kenal cikgu dia. Jadi sekarang bekerja sama dengan cikgu dia lah. Sekarang saya yakin lah, dengan bencinya, tapi saya yakin bahawa anak kecil ni berada di tangan yang agak selesa dan bagus lah, bertepatan lah. Maksudnya kalau ibu dia ingat yang mana macam mana saya kata, apa yang dia buat di dalam video tu cuma lakaran asal dan perlu diperbaiki. Sebab beginilah, saya cakap terus terang, maaf saya cakap, sebab bila mak dia cakap belajar kat sekolah, saya jadi risau kan, sebab nanti dia menjadi terlalu normal kan. Kan ini kita ada permata yang bagus, kita boleh hilap. Jadi saya kata kalau ada masa datang jumpa dan kita nak hilap. Jadi sekarang ni alhamdulillah lah kan. Jadi saya kita bawa, kita panggil cikgu kan. Ada apa-apa dia cakap ke? Tak ada. Okey, saya akan menjemput cikgu dia. Panggil mak Puteri. Mak dia tak nak. Mak dia awal-awal dah Tak nak mak dia. Nanti ramai-ramai kita kumpul kat sini je lah. Jangan mak dia tadi atau ayah dia sekali. semalam pun dia cakap kalau boleh dia nak tinggal dia dekat bus stop, terus saya tinggal dia. Okey. Terbongkar yang ini yang mana terbongkarnya adalah kerjasama. Ini satu benda yang saya nak katakan juga. Mula saya sangka ini semua ibu yang ni, jadi rupanya ibu bapa dengan si guru. Si guru, cikgu dia yang bekerjasama membentuk something lah. Jadi insyaAllah kita boleh majukan. Alhamdulillah. Ini yang kita nak lah, kerjasama yang baik antara ibu bapa dan guru dan pihak sekolah kan. Sekarang ni banyak juga sekolah yang membenarkan silat tradisi masuk. Ini bukanlah silat prestasi atau sepang saja, tapi silat tradisi masuk dalam sekolah. Dan mudah-mudahan nanti dengan kerjasama di SSM, Saka dan juga PSP kan, kita akan minta agar diberi ruang yang lebih luas kepada silat tradisi untuk berkhidmatlah kepada bangsa melalui sekolah. Kekal sebagai culture heritage. Kekalkan warisan budaya. Yang hasilnya ni lah, ini satu yang kita boleh banggakan kan. Kita rasa bangga, rasa gembira kan. Anak kecil boleh mengalahkan peserta dewasa. Tak ingat tak dia kalahkan sebab view dia banyak juga. Dia sosial. Dia tak. Dia salah. Tetapi dalam sesi 2 viewpoint sebab subscriber dah banyak. Jadi kalau 1,000 view ni dia punya point lebih kurang 5 point. Sesi 1 lebih kurang 10 point. Jadi mohonlah anda semua ni bersilat dan menang atas markah juri. Markah juri 50 ke 60. Macam Miwana ni dia top 25, dia markah dia dalam 35 gitu. Dan campur dengan view tu yang beratus ribu tu, betullah di tempat yang lebih selesa. Itu strategi yang betul. Ya, betul, strategi yang betul. Jadi kita insyaAllah akan kemudian menjemput pemenang-pemenang lain lah kemudian kan. Sebab ini kita nak menggalakkan lebih ramai anak-anak cilik, lelaki, perempuan untuk menyertai pertandingan ini. Sebab kita dah ada section lelaki atas 15, perempuan atas 15 dan kanak-kanak bawah 15. Okay? Itu lebih adil lah. Lebih adil betul. pada peserta. Ada apa nak cakap? Ada pesanan pada kawan-kawan ke? Pada cikgu, ucapan terima kasih ada.
Saya nak cakap terima kasih kepada kawan-kawan Ha. cikgu saya Ha. dengan keluarga saya sebab support saya. Terima kasih kepada orang yang like di YouTube juga kan. Ada nak bagi dia sikit, kalau RM1 ke. Ada lebih kurang RM400 tak salah saya. Nak buat apa dengan RM400 ni? Nanti akan dapat hadiah tempat kedua tu RM400. Umumkan besar tu RM400. Kalau zaman kita bersilat dapat RM400 kan, satu gelanggang jadi gila. Guru jadi gila, penolong guru jadi gila, yang bawah jadi gila, anak-anak murid semua jadi gila. RM400 tu besar. Tahu, pergi pasar boleh beli separuh pasar. RM400 zaman saya ni dengan muda ni bersilat. Tahu? Tahun 70, 80 begitu. RM400. Sekarang ni dah berpadanan lah. Ya dulu kalau zaman dulu masa uncle belajar kan, kita punya pengeras RM1.50. Pengeras maknanya upah RM1. dia panggil tu lah. Pengeras ni Ya. maknanya bayar kepada guru yuran. RM1.50. Tapi murid dulu dan sekarang semua sama tak guna. Bayar sekali je. Ha. Lepas tu tak bayar dah. Lepas tu pau kopi. Pau kuih, nama pau Dalam sebulan, cerita sikit ada 4 minggu tau. 4 minggu lah. Jadi biasanya Jumaat, Sabtu, Ahad tu penuh lah belajar. Masa minggu 2 masih penuh. Minggu 3 kurang sikit. Minggu keempat, 5-4 orang je. Minggu keempat tu guru minta yuran. Guru tak adalah minta, tapi dia kan masa tu benda-benda tak ada hilang. Sekarang pun sama. Jadi guru segan nak minta kan. Tapi murid kena pandai-pandai lah kan. Tapi tak adalah semua. Jadi kita nak bila supaya murid sayangkan dulu. Yang Sayang dulu kan? Sayang dulu kan? saya itu. Okey. Out. Jadi tadi dah ucap terima kasih mak bapak semua, guru besar dah ucap, guru besar semua kan. Nanti bulan 11 atau bulan 12 kita akan adakan program besar lah untuk menyambut, meraihkan program ini. Mungkin di dataran Shah Alam ke mana. Jadi awak kena bersilat di atas pentas. Boleh ya? Dengan Semua nak lihat. dan kita akan ada satu kelab yang kita panggil kelab gasak. Kelab gasak ni kelab Sri Kandi kan. So kecil sangat, tak ada IC tak boleh masuk. Jadi Boleh lah. kalau ada boleh ke tengok dia orang dalam tu guru harakan dia penting pula. Jadi biar dia di bawah sama dengan ibu tu. Ya. Tapi untuk persembahan aku boleh. Ya lah, untuk persembahan boleh ya. Jadi okey, ini senjata yang Putri pakai kan. Tengok kan. Ni cakap dengan guru kau kan, lain kali senjata pendekkan sikit ni. Ni. Saya tengok kat dalam program pakai ni kan. Jadi tengok. Jadi ini bukan senjata awak sebenarnya kan, tengok ni kan. Jadi dia tidak selengan kan, nampak? Kan. Jadi tapi dia Putri juga berjaya jugalah membawa tak salah kan. Ini siapa dia? Dia patutnya dia pendek macam ni lah. Kalau yang tadi ada, mungkin Ada yang pendek tu. Jadi pesan kat guru awak lah kan. Sebab data ni melebihi khas awak. Oi, panggil lah guru dia datang. Okey, dengan ni kita buat surprise. Aku tak nak bagi begitu. Tadi masa saya menunggu Irwana dengan Uda dalam studio ni, dan lepas tu bukan mak, tiba-tiba muncul satu benda merah kat pintu. Boleh ke? Lepas tu aku tengok, kau apa kau buat kat sini? Kenapa kau buat kat sini? Dia cakap pula, senyum. Kata ni. Kemudian 2 plus 2, 4. Dengan ni, maka ini saya jemput guru dia, Cikgu Mat Ali kita. Mai, come. Ambil kursi kita duduk. Duduk.
Selamat datang Pendekar Mak Ali. Dulu ucapkan ke program Santai Silat Kopi O. Salam. Allahumma salli. Alam itu. Panas sejuk. Memang panas. Orang beriman, orang iman. Korang kalau nak bergaduh jangan kat sini. Sekejap lagi dia sediakan gelanggang. Jadi kita perkenalkan Pendekar Mak Ali yang tak asing lagi. Tapi kalau dia nak kenalkan, kira macam tak adil pula. Dia ada. Dia dikenalkan diri sini. Kenalkan Menjemput Pendekar Mak Ali itu untuk kenalkan diri secara ringkas atau panjang tak apa. Kerana menangan kita bagi can. Paling ringkas. Janganlah paling ringkas. Dengan nama saya Mak Ali. Silakan. Apa benda tu cakap? Tak, sebenarnya macam mana awak ada kat sini? Dia tidak ada dalam schedule kita. Saya hadir ketika mana saka saya suruh datang. Saka saya suruh datang. Dia kata saya datang ni pun sebab salah satunya sebabnya pelajar saya lah. Tanya. Jadi saya diberitahu, saya pun tak tahu pertandingan ni ada sebab masa tu saya dah beberapa sebulan, 2-3 bulan ni saya tak buka online. Saya tengok dia duduk tepi sungai, tepi tasik, Menghilangkan diri. Kata atas menolak pokok. Apa dah jadi dengan Pendekar Mak Ali? Apa ingat dia bawa baju ke apa? banyak di Pahang kan. Saya tak boleh masuk lockdown, saya tak boleh nak masuk KL. Oh, tak boleh. And then line saya berproblem, saya banyak benda saya tak boleh nak buka aplikasi Itu di mana tu? Di mana? di Ulu Pahang. Ulu Pahang. Cantik tempat eh. Hampir-hampir nak gila lah aku tengok kan. Lebih daripada rugi. Pasal Aku dah tunggu dah weh. Kalau 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan ni ingat dah tak jadi orang ni. Rambut tu bawah dah. Masuk semua keluar. Masuk KL, bangunan semua rumah. Oh. dah berkenal diri ke belum? Itu. Kenalkan ni. Kenal diri. Tengok tu. Siap. Dah berapa lama bersilat kan? Okey, tak adalah saya silat tu tak lama juga lah. Tak lama pun. Dulu saya main persilatan dengan arwah atuk saya sendiri lah. Pahang. Di Pahang sana. Jadi arwah atuk saya ni dia tak mengajar seperti sebab budak-budak. Ya. Jadi dia mengajarnya cara budak-budak. Jadi dia tak ajar lah sepak terhadap macam yang kedua saya lain lah. Dia ajar pemain-main je kan? Seni bermain-main. main-main. Saya belajar masa tu dalam gelanggang dengan dia dalam paling kuat setengah jam saja. Lepas tu dia suruh saya balik. Lepas saya balik tu baru gelanggang dewasa masuk. Dia tak nak saya tengok yang orang dewasa main macam mana. Nanti kalau tiba orang letak saya ikut habis. Ikut habis. Dia umur berapa tu? 10 tahun. 10 tahun. Minat tu tinggi tapi dikontrol. Kemudian bila dah meningkat umur 15 ke 19 tahun, maknanya atuk saya ni tunjukkan guru dia masa tu dah guru. Jadi dia tunjukkan kepada guru dia, ini datang itu. Maknanya belajar dengan guru pada atuk. Tapi guru dia dengan dia jarak beza lebih pun 10 tahun. Saya umur dia tak jauh. Umur dulu dengan anak muda kadang umur tak ada dekat. Kadang-kadang ada juga guru yang lebih muda atau mana. Jadi bergurunya saya itu dengan namanya Ismail bin Jaafar. Ismail bin Jaafar. Di kampung Kenong. Tu adab-adabnya macam mana? Tahu Jadi saya adab orang dulu. Saya tak pergi. Saya tengok macam mana dia bawa. Dia kata malam ni kamu ikut, malam ni ikut saja, jangan cakap apa. Ikutlah. So saya pakai baju Melayu, baginya saya tutup kain. Itu je. Okey. Saya ikut jalan. Sampai rumah bagi salam. Yang dia bawa setepak sendiri, duit 25 sen, Duit 5 RM10. Masa tu RM10. So, RM10. Kalau 400. Sekarang mungkin 100. oh, itu dia. RM10, RM25 sen. Kan? Janganlah ambil juran sekarang RM10 juga main kan. Ada. Jangan ambil RM10 pas kamu RM10 juga bahaya juga. Kawan kan. Okey. Dia sama muda sini lebih. Kau bayar. Lagi tak lagi. Tapi 25 sen. 25 sen tu Okey, sekarang baru sepan 25 sen. Kenapa? Sebelum wujudnya ustaz-ustaz misgera kan. Kalau ulama tu tak pulang. 25 sen bagi. Yalah. Kita belajar silat tapi banyak pula pak lebay yang lebih agama. Dia siap kebelangan ni ramai orang meluah rasa. Orang mau balik daripada petapa memang semua nak cakap. Diam je kan. Dia dapat ilham. Okey, betul.
Okey. Sampai saya belajar dengan dia, saya diajar, dia kata belajar silat dengan saya 100 malam sahaja. 100 malam sahaja. Kemudian diajarkan permainan yang pertama saya sambut permainan silat pangin. Pangian. Saya ejaan saya pangin lah. Pangian ada. Orang ini dia kata dia orang dari Kuantan. Orang Kuantan. Teluk Kuantan di Sumatera. Jadi itu permainan saya yang pertama lah. Kemudian sehabis saya dengan dia, kemudian habis 100 hari, 1 hari main pangian. 100 hari saja tak lama. Kemudian saya dikatamkan di sungai. Katakan di sungai, balikkan untuk lepas pangin kau mesti ambil harimau Minangkabau. Dia kata kenapa begitu guru? Okey. Jadi saya ikut. Jadi saya berminat. Kat situlah baru saya mengenali, ada keramik, kan? Itu guru yang sama ke? Guru yang sama. Dia kata dalam adat dia yang dulu susunan dia begitu. Sebab dia tidak boleh meninggalkan harimau Minangkabau Perambut. Abang dan adik dia boleh disahkan. Macam Orang kita pertama, kedua, ketiga betul lah. bahasa dia. Bahasa dia kata kita tak boleh, sebab dia kata ada orang daripada sebenarnya berpindah ke kawasan Kuantan. Mereka daripada keturunan yang sama. Dia tidak tinggalkan adat dia yang awal. Walaupun dia mengamalkan adat Temenggung, dia tak ikut macam yang asal di Minangkabau tu. Tapi dia tidak tinggalkan guru dia. Dia masih bawa. Jadi kena ikut cara dia yang Minangkabau. Pangian tu 100 hari. 100 hari, cukup 100 hari. 100 hari tu berterusan ke apa? Tiap malam. Okey. Tak boleh putus. Itu berbangsal lah 3 bulan 10 hari tu. Dari kalau lepas maghrib saya pergi, Betul. tengah malam sebenarnya Isyak dekat dalam gelanggang. Kemudian kata jangan balik. Dia kata habiskan dulu tasbih sebelum kau pulang. Dia, supaya apa? Dia melatih supaya pelajar sentiasa berzikir. Tak adalah silat saja kan. Kemana pun dia ada. Kemudian habis masuk harimau Minangkabau tu baru saya diajar yang agak basah lebih. Harimau Minangkabau berapa lama? Saya belajar selama 3 bulan tiap-tiap malam. Dekat 90 hari lah. Itu Tiap-tiap bulan. berbangsa tu, adat berbangsa tak putus kan. Kemudian habis dari Minangkabau baru diajar bermain seni pedang. Pedang tulas. Pedang saya diajar selama 9 bulan. Yang tu lama sekali. Permainan apa tu? Permainan seni pedang. Namanya seni pedang. Pedang saja. Sebab dulu dia tak ada macam satu. Pedang. Tak dia kata pedang saja. Itulah. Cuma diceritakan tentang macam mana perang Padri dulu. Dia semua kait itu je lah. Banyak. Lain tu kemudian tu barulah saya habis belajar itu, barulah saya kata, "Guru, di manakah lagi untuk saya bercium? Kamu cari lagi sehingga kamu dapat yang kamu pilih." Tu 3 bahagian ni satu guru. Pangian, Harimau Minangkabau dan seni pedang. Seni pedang. 1 hari 3 bulan, juga 1 hari juga lah tu yang tengah tu. Dan Pedang 9 bulan. 9 bulan. Itu lama. Lagi Pedang lama. saja. Dan Lama Kenapa lama sebabnya kemahiran gerak senang. Kemahiran untuk tangkasan dan kefahaman itu mengambil masa. So belajar ni one to one ke One ada beberapa mulai? Yang beberapa itu pilih. Yang Ada. kalau dia sudah melepasi harimau Minangkabau, Dia masuk yang baru boleh masuk pedang. Sebabnya harimau Minangkabau dia banyak senjata pendek. Kemudian baru dia tukar pada senjata panjang. Dia kalau udah boleh Boleh beli kalau permainan pedang Harimau Minangkabau tu kena. Pangian salah satu pangian ni sebenarnya silat rantau juga. Pangian adalah silat yang dari luar dibawa masuk ke Minangkabau. Kita orang silat orang luar. Jadi sebagai orang Minang, mereka harus ada asli silat Minangkabau. Harimau Minangkabau itu asli silat orang. Silat pedang ini dimainkan oleh orang istana. Sebab itu tidak semua orang Minangkabau, orang Minang pandai bermain pedang. Kebanyakan permainan pedang ini hanya berada di sekitar Damasraya atau Teluk Jambi. Damasraya ini akan ke bawah ni begitu dekat Teluk Kuantan tu memang di aliran dia lah. Jadi permainan pedang tu memang ada di situ. Kalau kita pergi ke luar Nan Tua, tiga luar yang bukan ada atas payung kumpulan agam, tidak ada permainan pedang. pedang ni dia spesifik pedang Melayu ke macam mana ke? Ada orang tanya saya, adakah Melayu ni ada pedang atau hanya ada Arab saja? Ini soalan saya pernah tanya pada guru saya benda ni. Dia kata orang Melayu sudah memiliki pedang. Orang Melayu sudah memiliki pedang sendiri. Ya betul. Orang Arab
ulama yang datang tu dia tak mengajar ilmu seni bela diri sebenarnya. Ya. Dia datang memberi sanad amanah rohani saja. Ya. Jadi kita cuba Tuan Syekh Al-Arabi, Ya, anak betul. dia datang Tanah Melayu, Syekh Al-Umairi datang, kan? Dia datang dulu kita tak keluar ajar. Dia tengok kita dah sempurna, masuk syahadat. Dan bagi amalan saja. Sebab ada kata macam Budak Samsi Arab apa semua kan. Corak permainan dia tak tapak macam cara Melayu. Betul. Dan dia tak ada lengkuk dan gelik dia Dia kan. ada benda tu lah kan. Dia Dia tak macam kita kopi kan. Kita ada gula kita sendiri. Bukan gula manis kita. Cuba minum kopi Arab dia tak cukir kau. Ya. Jadi pecah tu ada pada kita. Jadi dimasukkan amalan sahaja. Kekuatan dia meningkatkan. Macam contohnya macam pernah disebut saya share lah pernah disebut tentang ilmu orang tua, ilmu ilmu. Sebenarnya kekuatan tu amalan saya kenali dia. Saya kenali saja. Iaitu kekuatan macam tasbih yang disanadkan diijazahkan subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Sehingga kan Sayyidina Ali boleh mencabut pintu yang seberat hampir 1 ton dijadikan sebagai tulisan. Dikoyakkan pintu tu macam harimau. Jadi guru saya kata sebenarnya kekuatan orang Melayu ni antara dia adalah amalan ketuhanan. Pertolongan yang datang dari Allah kerana berkat dan kebaikan dia, kejujuran dia soleh, iman kepada Allah. Yang kemahiran yang fizikal tadi tu sudah ada pada orang Melayu dan guru. Itu sudah ada. Jadi guru kita ni hanya berhadap jumpa guru. Orang tu pula orang yang ulama sangat dihormati. Macam di Minang tu ada Syekh Badaruddin. Nah, Bernama Syekh Badaruddin. Ada anak murid dia tu namanya India Hasimah. Perempuan ini yang kita cerita pasal dia lah permainan ni. Kan ada satu permainan perempuan yang ada pada India Hasimah yang 3 anak awam dia yang tidak dapat kuasai. Suami isteri kalah. Suami isteri kalah. Yang itu dimasukkan dalam seni pangit. Bagi itu masuk ke dalam perempuan. Jadi antara ilmu yang saya terapkan itu yang bila udah kata yang lama tu saya kata antara unsur saya masuk dalam tu adalah gerak yang seni panggil. Tapi dia ada elemen contemporary Mesti kemodenan kan. Mesti ada lah. Jadi dia mastering. Nah ini antara yang telah bertumpul lumus. Teman belakang saya. Jadi ini abang Guru Muda Hasil Akmal, ni anak saya yang telah menyokong permainan kamu. Sebab kamu ni berada dalam keadaan yang sukar bagi kita orang. Maknanya kalau saya letak awak di atas segi akan ada orang yang akan mempertikaikan. Kalau saya tak letak, awak pun tak tahu tapi tidak adil pada awak. Jadi kami 3 orang adalah antara guru-guru yang sangat prihatin lah dengan permainan lama. Sama ada melihat dengan mata, membawa dengan hidung atau mendengar dengan telinga kan. Jadi permainan kamu ni kita duduk di meja ni banyak kali tengok sampai mata muka ni. Dan di situ kita kan ini sesuatu yang mungkin Farisha mungkin kurang nak Fariha mungkin tak dapat faham. Yang tu mungkin antara tinggi kan. Jadi kita tengok berlapis-lapis dan soalan saya yang saya nak tanya dengan si mak awak ni, siapa cikgu dia? Mak awak adalah cikgu sekolah. Jadi di sini ada satu misteri. Tapi ini anak bangsa ni yang telah bersama dengan Uncle Muda ni dah pergi Indonesia 50 banyak tempat lah. Dan telah melalui proses pengenalan dunia silat tradisional. Jadi okey, maka hari ini banyak pada saya amat bangga lah. Kerana pemilihan kita ni tidak salah tau. Sebab kita berada dalam keadaan yang sungguh susah. Kalau betul-betul letak ini kita duduk nombor 2. Betul. Sebab point view tu. Kemudian bila kita kaji balik, sebenarnya kalau saya kaji lagi, boleh naik lagi mata pendidikan dia. Kan sebab, yalah, tapi kita tidak boleh ambil benda yang terlalu detail untuk dimasukkan kepada satu pendidikan program yang open and social kan. Lepas tu saya cakap begitu, kita panggil aktiviti mana ni, yang muncul, yang cikgu dulu apa dia muncul. Memang saya agak kejut tapi saya bangga. Jadi salam sekali. Kan?
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, sejuk balik dah. Setuju balik tak, sebab saya bukan hanya membiarkan sesuatu berdekat itu. Saya dekat dengan ibu. Kepada saya macam ni, kalau dekat cikgu sekolah ya aja, dulu kita jaga ni. Tapi bila ada cikgu Mak Ali kita ni, alhamdulillah kamu berada di landasan yang betul lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah lah. Jadi apa perancangan Cikgu Mak Ali alang-alang kita kat sini kan? Datang pun tidak bagi tahu macam suspend pada kita. Apa perancangan Cikgu Mak Ali kata dalam program ni ada apa-apa rancangan lagi tak? Rancangan Hantar budak tambahan ke? mungkin kita akan ada. Macam biasalah, saya suka Rahsia. isteri Nusantara. Kita akan hantar beberapa dalam 2-3 untuk support program ni lagi. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Ambil itu dulu. Jadi adalah perancangan. Cuma kita akan buat yang kita akan cari sesuatu yang lama yang tidak ditengahkan sekarang, yang perlu dikeluarkan. Saya pernah cerita pasal seni panggilan tapi tak apa orang dengar. Di Pahang saya jumpa 3 orang tapi dia 3 orang guru tu dah meninggal. Saya tanya Cikgu Mazlan, dia kata dah meninggal guru ni. Macam mana saya nak Mazlan Haji Hashim kan? Macam mana saya tanya dalam komen, saya tanya dalam komen pasal silap panggil, dia kata ada dah meninggal. Saya kata Allah, guru saya dah ada, jadi I'm very lonely. Dia kata kalau ada rakan-rakan ni saya beritahu kalau ada komandan daripada itu yang turun, jumpa dah saya. Okay, kita ni satu guru. Silat Pangen ni dia kira by the number of Pangen or what? Pangyang ni adalah satu daerah, satu okey. kawasan. Ini untuk pengetahuan umum juga kan? Dia atas kita tanah datar tu, dia pasang pegunungan. Dia satu daerah. Jadi permainan Pangyang ni dimainkan oleh orang-orang di situ. Dinamakan silat Pangyang. Dan dia rasanya silat Pangyang ni beredar banyak di kawasan pergunungan, kawasan tanah Tanah tinggi. tinggi. Dia orang guru. Apa beza sangat silat Pangen ni? Bila kita tengok, oh dia ni main Pangen. Tengok dia, kita tahu dia main Pangen ke tak? Sebenarnya gerak taring tak jauh beza dengan silat-silat Pahang, dengan silat-silat Minang. Okey. Dari segi asas rangka dia sama je. Cuma dari segi pergerakan dipanggil angin lalu. Dia ada satu kata saya, bahasa saya lah, guru saya tak sebut perkataan tu. Angin lalu dia tu, Susu angin tu. dia punya angin lalu dia takkan ada pada silat Minang. Maksudnya kalau silat Minang suka makan, contoh orang Minang suka makan benda manis, dia kurang. Ini yang sama. Ibaratnya kalau kita bergerak macam ini kan, bergerak macam ini. Kalau dia bergerak, dia ada gaya dia yang tersendiri. Angin dia, orang angin dia. Dia begini. Saya kenal pada Cikgu Mak Ali ni agak lama, tapi saya kenal jauh. Ada sebab saya tidak mahu mendekati dia. Dia pun tahu kan, dia pun tahu. Sebab saya tahu di dalam tu ada banyak rahsia. Bila kita macam ni lah, bila kita jumpa pintu pada sesuatu rahsia, kita akan nak masuk. Jadi saya tangguh sebenarnya. Saya tangguh. Jadi hari ini kita bertemu, yang mana Cikgu Mak Ali cakap tu pergerakan. Saya banyak detect permainan ni kan tidak pada ramai lah sebenarnya. Jadi ini di antara kita kata, kalau orang boleh cakap the odd one lah, yang luar biasa, yang tidak seperti biasa, dan di mana kita nak meletak benda ni. Kalau orang tidak, kalau umum tidak biasa, maka mereka akan menolaknya terus jauh. Jadi saya amat bangga kalau benci. Yang mana Cikgu Mak Ali terus bawa apa yang dah ada ni terus bina anak-anak muda ni kekal dengan apa yang ada, dan insyaAllah kita boleh bekerjasama, kita sampaikan. Cuma ada, saya suka macam kalau orang sekarang gerak seni koreo. Koreografi, okey. Saya suka yang tradisi asli, walaupun kita sekarang di era moden. Kita bawa satu benda yang orang sekarang tak jumpa, kena beritahu. Dulu orang tu macam ni gerakan dia. Jadi dia ingat benda tu, gerakan tu orang sekarang dah koreo. Tak, dulu dah ada. Ada gerakan yang kita orang dulu dah ada. Tapi yang sekarang ni lebih kepada inovasi sahaja. Cuma dah di kalau ikut zaman dia akan berubah-ubah lah macam tu.
Dia belum dia. Kebanyakan silat-silat moden sekarang dia terpengaruh dengan sinematik. Kan? Seni pentas. Seni pentas. Benda yang ditentas. Keperluan dunia sekarang. Orang dulu dia dipanggil yang permainan boleh pakai. Kan memang dipakai. Jadi pergerakan itu tak sia-sia. Sekarang kita tengok banyak pergerakan yang tak memberi makna ataupun semua tak boleh digunakan untuk kita memilih diri. Lebih gaya dari guna lah. Lebih gaya dari guna. Yalah, mungkin sebab keperluan zaman orang suka lihat yang sinematik. Jadi kita tak boleh nak kata itu salah. Tidak. Tapi alangkah eloknya kalau kita belajar bela diri ni, dia boleh membela diri kita. Kan? Jadi maknanya bila dipakai lah. Walaupun dapat simple, banyakkan permainan pangian ni dia tak begitu rigid dari segi langkah. Langkah dia santai. Dia lapang Dia bermain santai. Langkah dia kan. Maknanya dia kalau dia berginjil kan, senang cepat lari. Yang gerak dia menyisir tu pangian ke? Jadi kita Itu antara teknik dia lah. Kalau di Mina dia menekankan langkah. Kan? Sebab langkah itu semua bagi orang. Adakah gerak itu untuk lelaki wanita atau Dia kalau sebenarnya kami ni dia bonda besar dia asli. Dia perempuan. kan? Dia gerakan tu memang Jadi tidak salah maka saya buka kan dengan Abang GM Hakim ni memilih. Maknanya kebesaran Allah ni dia membuka ruang ni. Sebab saya betul-betul cakap pada semua rakyat seluruh dunia, saya memilih pada Iwana Puteri ni tanpa mengenali guru dia. Ya. Kita dah langsung. Yang dekat cikgu dia di Kita agak-agak aje, kalau udah agak-agak aje kan. Jadi kita boleh baca guru dia adalah something lah. Kata orang bina. UFO lah mungkin. Dia luar biasa lah. UFO lah. Maka hari ini terjawab. Alhamdulillah. Soalan kita. Jadi kita satu kita dapat sesuatu hari ni yang baik. Alhamdulillah. Siapa yang nak lihat pada Facebook sekarang Mat Ali Jadi kembali pada borang kalau Dekan Mak Ali nak menghantar wakil-wakil sebetulnya, borang satu ni kita menunjukkan kepada keaslian gerak. Sini asli. Maknanya kita lihat pada langkah, pada tapak, kan, pada pergerakan kaki tangan, kan? itu rangka besar dia. Rangka besar. Kalau orang bersilat tak cukup dia punya guru mentor dia tak ada, dia tak akan dapat benar. Jadi mengambil faktor banyaklah, maknanya dari segi gulingan, tendangan, ya, dari segi buah, Elek, semua ada kan? Ya, semua ada. Yang keduanya kita lihat dari sini teknik persembahan. Maknanya tadi nilai-nilai Untuk koreo tu lah. koreo ni kan. kan, maknanya Teknik yang dia bawa yang awak tu. yang Iluana buat, Faridah buat ni sudah cantik. Memberi poin yang Kalau banyak. boleh kita cantikkan lagi lah. Dalam sini kita lihat silat tu harus dibuka dengan sempurna, ada format dan sebagainya, dan harus ditutup juga dengan sempurna. Ada buka yang sempurna, tutup yang sempurna, dan sikap pasang yang baik, sedia menjual, Kekayaan, sedia membeli. semua nak kena ada. Serangan tangan kosong ada, belaan tangan kosong ada, serangan bersenjata, belaan bersenjata, dan teknik elak, teknik kawalan nafas, keindahan dan Saya nampak dalam permainan dia ada pengawalan nafas. bagus dia pengawalan nafas dia. Semua tu kita nampak. Jadi saya cakap pada peserta-peserta yang ada, juri-juri nampak benda itu dan kita memang akan memberi poin kepada itu. Kan? Seterusnya yang borang ketiga ni kita lihat dari sudut ketangkasan. Ya, ketangkasan ni kemahiran dia menggunakan pertama ketahanan dia selama 3 minit tu dia boleh bersilat dengan baik. Kemudian penggunaan tangan, kaki, ketepatan tumbukan dan serangan kaki, ya. Sepakan. Kena latih tumbuk biar dia habis. Dan dia jangan lepas kosong macam tu. Sebab sekarang ni ramai yang bila dia bercari, dia lupa. Dia banyak mengacak. Jadi nak bagi habis, tipu, sepak. Tapi itu nanti guru boleh bezakan antara acak dengan guru serangan.
Yang itu agak kurang sikit. Maksud dia ada tapi kena gaji lebih. kurang tajam lah, tajam aku masih kurang. kalau yang itu ada rumah itu atas tu tak? Nombor satu terus. Penggunaan senjata, yang senjata sudah baik. Kalau boleh haluskan ini. Senjata tu maknanya bila potong tu macam ibarat potong pokok pisang tu shock dia mesti shock. Tapi jangan dia loleh, bila potong jangan jatuh badan. Maknanya shock. Dia mesti sikit tikam. Kan? Jadi dalam pembawaan senjata ini macam walaupun senjata dipanjang, bila dipanjang dia kena cukup jauh sikit. Kalau tidak dia akan makan awak. Maknanya bila awak berpusing tidak lepas. Jadi bila dia panjang pada siku kita ni dia mesti bermain jarak tertentu. Ini masih muda kan. Tapi alang-alang kita bercerita kan penggunaan senjata mesti kalau sebenarnya dah ada cuma lah dia muda kan, jadi kita tidak kata dia tak bagus. Kenapa dia boleh handle barang yang banyak? Sebab dia bermain secara pedang. Pedang tu, Bila pedang. Jadi dia boleh handle. Kalau dia tak belajar seni tu tak boleh ya. Sebab guru bukan mentor masalah. telah memberi jalan. Jalan sikit. Dia sebab tadi senjata tadi itu sebab dia teknik panjang boleh dia punya guru yang lebih panjang lah. Boleh lah kalau guru mengajar dengan betul. Jadi kalau sembarangan ambil maka itu akan menjadi format tau. Kalau tidak dia jadi format. Ya. Tapi sebab guru telah asuh awal maka dia lepas lah. Okay, maka kalau boleh dimasukkan sikit dari segi belaan dari segi yang kita boleh lihat tu. Macam musuh serangan, tapi belaan juga kilasan juga. Dan sikit musuh-musuh tu Nak ditambah di sini. senjata sebagai perisai. Maknanya senjata ni ada yang belah dia tajam, ada belah dia tumpul dan macam mana dipergunakan. Jadi ada satu section tu Di sini dia lebih ada kilasan, buangan, bandingan, campak. Itu maknanya bagaimana kita membalas balik serangan dan juga ada tangkapan. Borang ni kita tulis macam saya susun ni mendeklamasikan seorang pesilat dia lengkap. Maksudnya dia kena tak kisah apa senjata. Dia pakai golok ke, dia pakai keris ke, penggunaan dia mesti bentuk senjata untuk bunuhan tapi juga untuk mengawal sebab bukan semua gerak nak pergi bunuh kan. Jadi itu sangat penting. Yalah, kita sebagai pesilat adabnya itu bukan nak bunuh orang. Adanya kita nak membina orang kan. Kita memati untuk menghidupkan. Mematikan sifat buruk, menghidupkan sifat baik. Itu tanggungjawab kita. Maksudnya tujuan kita adalah untuk mengeluarkan sifat baik daripada musuh kita. Insaf-lah. Itu lebih baik daripada kita bunuh dia. Sebenarnya kadang dan kita tak semestinya awak terus ke sini kan. Ketuk tak Kadang-kadang. kan. Macam ni kena disinggah kat telinga. Sakitnya luar biasa lah. Kalau yang belah tajam ke telinga sakit juga. Tapi dia punya insaf tak sama dengan dan pedang juga boleh digunakan sebagai tamparan buat ni. Kan nampak telinga ni benda-benda ni yang Tak apalah, itu biar guru yang sekolahkan dan kita akan melihat. Kita akan melihat. Ialah bukan nak kata kita pandai, tapi kita nak melihat keindahan benda-benda sini lah. Sebab tu kita kita akan terpesona bila melihat sesuatu yang berlainan dari kita cari dan kita jumpa. Antaranya yang bagus ni. Okey, yang keempat kita melihat dari segi tertib, adab, sopan. Ya, maknanya Tertib, adab, sopan. tertib masuk ke gelanggang, adab ke depan juri, ya, keluar gelanggang dan juga adab di depan juri, tertib memulakan persembahan dan juga menutup persembahan. Pakaian ya, pakaian juga yang ini pakaian dia cantik lah. Pakaian Kan? maka yang Maknanya pakaian itu menunjukkan dia Sri Kandi, dia pendekar, dia dari keguruan mana dan pakaian keselatan apa yang disuka. Kadang-kadang orang suka berkonsep kan, dia nak menunjukkan konsep imam bersilat. Boleh, tak masalah. Kan dia kategori umum kan, dia boleh di pakaian imam. Tapi janganlah pakai janganlah pakai bukan ni, pakai jubah ke bawah, lepas tu nak bersilat. kena selak Kalau buat juga macam kungfu tu okey kan? Itu boleh.
Buat ke bawah atas. Itu boleh. Tapi kalau dah sampai ke bawah, nak angkat kaki. Kalau pakai kain bawah tu tak apa. Kalau dia bahan dia bangku tu, kalau dia mesti nampak kebang kan. Itu teknik. Jadi kena Itu sesuai. dalam bidang kreativiti, Ya. tidak merosak permainan, bolehlah. Kemudian jangan pakai sesuatu yang cantik sangat, lepas tu tendang tak lepas. Jadi rugi ya. Okey, seterusnya tertib gunakan tangan kosong, ya. Dari segi teknik gayung dan sebagainya di bahan dan sebagainya harus diserahkan. Mengulur senjata, kan? Cara mengulur senjata, adab bersenjata juga penting, kan? Kita tak nak dia nak usia langsung dicampak sarung dan sebagainya. Lepas tu nampak sangat cemburuan aja. Ini bukan nak Lebih gaduh daripada nak cari selesai. Ya, begitu. Jadi kita nak adab, ya. Dia tertib seni bermain senjata itu jenis senjata lah. Senjata panjang, ada bermain panjang, senjata pendek, ada bermain pendek dan bila dah pakai kita simpan lah. Kan, banyak orang dah pakai tak tahu letak mana. Benda-benda ni zaman dulu awal senjata-senjata ni diajar di ujung. Apabila seseorang bersilat tu dah matang, baru dia bermain senjata. Sekarang ni berbalik. Kan? Jadi peradaban senjata ini sesuatu yang cukup lama, tapi diabaikan. Maka orang cakap, buat apa nak beradab kalau nak bergaduh? Itu buat bergaduh. Tapi ini bab kita melestarikan ilmu budaya kita, dijaga dengan lengkap. Ya, betul. Bayar apa pun senjatanya ada adab dia. Kan? Sebab ini adalah ruang kita untuk bertradisi. Nanti insya-Allah kalau kita dipanjangkan umur di peringkat tradisi ini, kita akan mengadakan memang fight, macam street fight, kan? Tapi bersihkan tradisi. Kan? Macam silat apa macam muatai. Macam Gorai lah ada dia punya fight kan. Kita akan cuba wujudkan silat. Bagaimana kita gunakan silat Yang mana Kelantan sekarang dah buat silat jatuh, silat sapuan ni semua kan. Jadi kita ada sebab kita faham orang generasi muda ni dia bersifat ekstrim. Dia nak tengok benda ni boleh tak guna untuk fight. Jadi kita nak kena jaga satu benda ni. Apabila terjadi musibah, kecederaan pada satu dua ni, nanti seluruh benda tu collapse. Jadi itu yang kena jaga. Jadi kita akan mengharung ke sana dikit-dikit lah masa yang akan datang lah. Kita akan ke arah itu. Sebab kita nak kan tadi silat jadi pakaian yang boleh membela diri, menjadi parit negeri dulu kan. Benteng diri, parit negeri itu kan. Ini yang boleh kita untuk mempertahankan diri dan Ya, orang Melayu kita ni selesa dengan silat. ya. Bukan kata silat ni sesuatu yang macam mana kita selesa supaya dipanggil orang Melayu, agama Islam tu dia tidak terpisahkan Melayu Islam kan ni. Biar Melayu Islam silat ni Biasa, dia kat sekali, satu yang normal, jadi satu satu yang normal, jadi diterima. pakaian kita Macam jadi Korea, taekwondo, Jepun, ninja ke samurai kan. ya, sebab kita tak nak nanti bila dah belajar ni sampai ke peringkat tinggi, tapi bila gunakan aplikasi cowboy. Itu saya Kalang kabut. cowboy kan dia jadi cowboy. Mana kalau bila dia tak boleh menggunakan untuk keadaan yang emergency, kecemasan, ayahlah, ada apa lah. Kita dah ada ilmu, kita tak ada. Yang bola clever ini kita melihat kreativiti dari segi persembahan, dari segi pakaian dan juga teknik editing. Ada dua jenis lah. tu. Satu untuk bersilat tu, pakaian yang kedua. Yang kedua pada bahagian video. Nampak suara. Macam video dia tidak banyak editing video. Kan dia lebih normal lah. Sebab kita dalam 3 minit bersilat tu, kalau boleh kita tak nak dipotong-potong. Kan? Dia nak bersilat, dia betul-betul bersilat 3 minit tu, tapi nilai-nilai editing tu ditambah sikit. Kalau gerak kamera kiri kanan macam ni, siapa yang ambil video ni? Jadi ada boleh pinjam kakak. Kita ada banyak gambar saudara. Boleh. Video dia, dia ada bergerak. Mana bila bersilat tu ke bawah dia mengikut. Nampak Itu yang kita nak. Tapi kalau tak boleh statik lah. Tapi jangan setengah orang bersilat dan setengah orang malu kan. Jadi dia letak kamera jauh. Dia tak mahu lagi. Buat kamera dia lah jauh, gelap pula tu kan. Tak nampak apa kan. Nampak orang bergerak tak kenal siapa. Kemudian statik. Jadi nampak agak kurang menarik lah. Itu penambahan pada point lah, tidak salah. Tak salah, tapi lebih
lebih banyak awak kreatif. buat jadi bagus lah kan. So kita melihat pakaian, ya, kita melihat persembahan seni bunga, mana tadi gerakan yang memberi makna lah, maknawi kepada gerakan serangan, kreativiti serangan, jurus buah, puncak dan sebagainya. Kita melihat kreativiti lakonan dan aksi dan juga penghayatan. Kreativiti lakonan ni penggayaan gerak. Watak dia tu kan. Karakter dia. Ya, Karakter dia. walaupun warna ni silat muda sikit tapi kita boleh nampak karakter yang dia bawa. Ya. Ah. Lepas tu penggayaan ini sesuai dengan diri dia. Jangan cikgu Mak ni tak ada masalah tu nak menang. Ni kita beritahu sebab nanti cikgu mana tahu nak akan 50 minit tak kan. Boom. Boom Satu sekolah. Satu sekolah boom. Menang satu juran bawah kita kena komplain. Oh ya. Okey, habiskan korang ni, habiskan. Dan lepas tu penggayaan serangan ini yang biasalah kan. Kemudian kita lihat kesesuaian muzik dengan gerak tari dan gerak silat. Dia video dia pun menggunakan muzik yang Dia ada. kan, muzik dia ada. Dan muzik tu saya check tak ada copyright. Ya, dulu tengok muzik tu dan kita lihat latar belakang keseluruhan pemandangan. Pemandangan tu kita ambil berat juga kan. Kadang-kadang pemandangan yang tidak sesuai kan. Buat main remote belakang kandang lembu. Ayah teh cakap, Oh, blok lepas. ayam. Ayah teh cakap, blok ayam, gerbang ayam. Ya betul. Dia tak salah lah tu, semua tak salah. Tapi kalau boleh buat lebih cantik, tepi sungai, tepi tasik ke apa. Atau pemandangan bandar yang cantik kan, yang taman lebih lah, yang yang lebih. sebenarnya supaya orang lain yang melihat tu rasa seronok nak tengok kan. Lepas tu image tu tidak terganggu. Kalau kita bersilat Main ayam jantan atau koplo. kan. Contohnya lah, kalau banyak gangguan, mana banyak orang bergerak, kereta lalu lalang di sini, lepas tu ada burung ke apa, orang lain terganggu. Dia tengok silat tu dia tengok sana. Dia tak fokus kepada silat. Itulah. Ya. Dan akhirnya sekali teknik editan bunyi dan sebagainya. Tu video ikat lah. Yang jangan banyak sangat lah. Perlu ada sikit-sikit je supaya kita tak nak contohnya buat ada letupan, ada cahaya, ada peti dan sebagainya sehingga menutup Ada yang pesilat. dekat video tu Ah, api bakar. api bakar. Rolling betul kan. Lepas tu asap, contohnya bakar sampah sampai asap tu tutup. Kan tak nampak silat. Contoh. Asap banyak sangat. Jadilah. Dah batu depan. Jadi benda tu boleh tapi bukan dalam bentuk yang keterlaluan. So, dan saya nak sampaikan nanti bila habis sesi 2 solo, kita akan pergi sesi 3 dan 4. Masih dalam rancangan apa kita nak buat, tapi kemungkinan saya akan buat ekong 3 orang. Maksudnya gerak synchronize 3 orang. Yang penting pasal dia. Dia bukan masal sepenuhnya, dia gerak perguruan tu, maknanya zap. Macam masalah. Lebih kurang macam masal, tapi belum ditentukan sebab kita nak galakkan macam mana mungkin yang solo yang segan, jadi 3 orang atau 5 orang lah, lebih kurang macam tu. Itu kita akan nampak kemudian lah. Jadi untuk penutupan ini, awak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada rakyat. Rakyat jelata. Cakap Rakyat, bagi tahu kat rakyat jelata. Sampai ke Indonesia dengar. Saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi sebab orang yang saya sampaikan. Teruslah menyokong saya. Teruslah menyokong. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua. Itu nama jawab yang pula sepak pula. Tak, saya tak kisahlah. Yang penting apa saja program libatkan budaya dan kesenian namanya silat ni kita support. Alhamdulillah. Banyak atau sikit, jadi tak jadi itu kita ni. Kita usaha, kita buat betul-betul dan kita supportif lah. Nak bergaduh tak ring. Bukan di luar. Itu baru gentleman silat. Orang dulu dalam gelanggang dia tumbuk, tapi lepas tu menang galang kawan. Itu lebih profesional orang sini berdiri. Betul. So jangan dan dalam silat jangan ambil hati lah. Anggaplah semua adik-beradik gaduh munggu adik-beradik. Kan, gaduh jumpa balik kena teh apa adik-beradik. Kan? Sebab dulu saya sendiri cakap apa gaduh macam mana mumat. Dia tumbuk, lepas-lepas dulu minum kopi je lah.
Kan? Betul bila kampung punya serang dua-dua pergi. Dua-dua pergi kan. betul. Okey. Betul. Dia macam tu. Sebaiknya macam tu. Dan jadi kaum Melayu ni macam gaduh adik-beradik lah. Baik, Jangan langgar-langgar. Kalau setakat beza pendapat, pupak-pupak tu, ya sekarang adik-beradik kita. Betul. Kan? Betul. So, saya berharap silat tu meningkatkan kita punya kekuatan silaturahim. Jangan anggap silat tu berdetak badan, itu berdetak hati dan jiwa untuk meningkatkan keselamatan diri kita. Saya tahu. Betul? Udahnya sambung apa yang Merdeka Mali cakap tentang kita ialah berbeza pendapat ni, kita mengambil contoh daripada harimau. Harimau dia sesama adik-beradik, dia memang berlatih. Dia sering berlatih bergelut dan sebagainya. Kan nampak macam nak membunuh sesama sendiri. Tapi sebenarnya dia nak mengasah kemahiran, mengasah teknik supaya dia lebih efektif dan sebagainya. Dan apabila berburu, mereka sama-sama berburu untuk kepentingan bersama. Itulah semangat yang perlu ada pada orang silat. Maknanya sesama kita ni kita sentiasa bertanding, mengasah bakat supaya kita tajam, tepat, tangkas. Tujuannya bila kita berdepan dengan musuh kita bersama-sama, fisabilillah, insya-Allah balasannya surga. Itu saja. Guru muda nak sampaikan apa-apa? Tak apa. Kemudian. Okey, dengan ini saya akan menutup sesi kita ini yang berlanjutan lebih masa. Lanjut sangat sebab kita dah expect Ibu Mak Ali, Merdeka Mak Ali kita ni adalah guru kepada Puteri Himalaya ni. Panggil Puteri Himalaya. Puteri Himalaya. Kan? Jadi saya sebenarnya agak terkejut hari ini. Agak terkejut. Benci pun ada, suka pun ada. Benci tapi nyampang ada sebab Merdeka Mak Ali ni sahabat saya yang saya KIV. Kadang-kadang aku nak tengok apa Muhammad ni akan buat hari ni, besok, lusa. Saya perhati. Dan you tahu saya dengan syak perhati. Jadi okey, alhamdulillah kita akan tutup sesi ini. Dan seterusnya saya akan menjemputlah siapa saja lagi kemudian untuk sesi-sesi lain. Kita akan panggil lagi pemenang-pemenang. Ya, kita akan panggil pemenang satu persatu untuk masalah. Ya. Jadi Kalau boleh alhamdulillah kita hari ini saya mengucapkan salam perpisahan dulu sebentar waktu, salam Bismillahirrahmanirrahim, salam kasih sayang macam Uda dan juga Mandi cakap nak gaduh nak besok kawan balik kan. Kita satu bangsa, satu agama, kan nak pisah pun tak boleh jauh mana kan. Jadi dengan ini Alhamdulillah bagi buka jemaah sikit kan. Ini dengan banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. amin. Ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Bani samawati wal ard ya Dzal Jalali wal Ikram. Alhamdulillah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, guru-guru kami, rakan-rakan kami, sahabat handai kami, serta seluruh guru-guru dan kesehatan di tanah Melayu dan di luar sana ya Allah. Amin. Ya Rahman ya Rahim, satukanlah hati-hati kami, satukanlah hati-hati guru kami, satukanlah hati umat Islam dan satukanlah hati guru-guru di kalangan guru sebelah kami. Jauhlah kami dari pembalahan daripada perkara yang kecil hingga perkara yang besar. Berikanlah hati kami kemanisan dalam bersilaturahim dan jadikanlah kami orang yang bertakwa dan masukkanlah kami semuanya dengan syukur. Jauhilah kami daripada bala bencana. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya Rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum Jumpa lagi warahmatullahi di wabarakatuh. sesi kedua.